Kumpulan-kumpulan NGO wanita marah di mahkamah kerana menjatuhkan hukuman ringan kepada polis yang membunuh arwah Tengku Teh Susilawati. Mereka mengatakan dengan membiarkannya pergi tanpa hukuman yang setimpal. Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 20 Ogos 2009, kes pembunuhan Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat yang mayatnya ditemui dalam kotak di tepi jalan di Jalan 12 Palang 5, Sipak, Petaling Jaya berkesudahan dengan teman lelakinya dihukum penjara 7 tahun. Bekas jurugambar polis Lance Corporal Abdul Halim Hassan dikenakan hukuman tersebut oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas menukar pengakuan kepada bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian Tengku Teh Susilawati 20 tahun. Abdul Halim, 53 tahun, sebelum ini dibicarakan atas tuduhan membunuh teman wanitanya itu. Malahan sebanyak 24 saksi telah dipanggil memberi keterangan sejak perbicaraan bermula pada 27 Mac 2006. Sebelum menjatuhkan hukuman yang berkuat kuasa dari tarikh tertuduh ditangkap pada 16 Mei 2005, Hakim Datuk Muhammad Zaki Mat Yassin sempat mengingatkan tertuduh bahawa dia secara automatik telah terselamat daripada tali gantung dan dapat meneruskan hidup bersama keluarganya. Sehubungan dengan itu, Hakim tersebut menasihatkan Abdul Halim supaya bermuhasabah diri sebelum tidur atau selepas sahur sepanjang Ramadan ini tentang apa yang telah dilakukannya. Abdul Halim yang berkemeja hijau dan berseluar gelap kelihatan tenang semasa mendengar hukuman tersebut. Beberapa ahli keluarganya turut hadir bagi mengikuti prosiding tersebut. Tertuduh sebelum ini dibicara atas tuduhan membunuh Tengku Teh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dengan seramai 24 saksi telah selesai memberikan keterangan. Dia bagaimanapun terus menukar pengakuan kepada bersalah atas pertuduhan pilihan iaitu menyebabkan kematian mangsa mengikut Seksyen 304(b) Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di kawasan perhentian bas bertentangan stesen sistem aliran ringan LRT Kelana Jaya antara pukul 1.30 pagi dan 10.30 pagi 6 Mei 2005. Terdahulu, Peguam G. Subramaniam memohon agar hukuman terhadap Abdul Halim diringankan dengan alasan anak guamnya telah menerima tekanan emosi sepanjang berada dalam tahanan selama 4 tahun dan ia kekal menjadi sejarah hitam hidupnya. Katanya, dengan pengakuan salah itu, anak guamnya juga secara automatik kehilangan pekerjaan sebagai anggota polis serta faedah-faedah persaraan selepas berkhidmat selama 28 tahun. Timbalan Pendakwa Raya Roslan Abu Bakar pula memohon mahkamah mengambil kira fakta dan latar belakang kes serta status tertuduh sebagai anggota polis agar hukuman yang diberi setimpal dan adil dengan kesalahan yang dilakukan. Mengikut fakta kes, mayat Tengku Teh di dalam sebuah kotak televisyen yang dijumpai pada 6 Mei 2005 telah menyebabkan penahanan tertuduh. Ekoran penemuan kesan cap tapak tangan pada kotak itu disahkan miliknya. Hasil bedah siasat Tengku Teh yang ditemui dalam posisi merengkup dengan baju yang terangkat ke paras dada serta kesan koyak pada paha seluar disahkan meninggal dunia akibat asfiksia, masalah kesukaran bernafas kerana dicekik dan dilemaskan. Terdapat juga kehadiran air mani termasuk milik tertuduh berdasarkan calitan kapas pada bahagian kemaluan mangsa yang membuktikan bahawa Tengku Teh telah dirogol dan diliwat sebelum terbunuh. Beberapa helai rambut dan bulu kemaluan tertuduh turut ditemui pada mangsa. Sebelum terjadinya kejadian kejam itu, Allahyarhamah Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat telah menghantar beberapa khidmat pesanan ringkas SMS kepada kakaknya untuk mengadu yang dia telah dibelasah oleh seorang anggota polis apabila mengetahui dia mempunyai teman lelaki lain. Tengku Teh Suhira Tengku Akhirat, 24 tahun, pekerja tol Lebuh Raya Baru Pantai (NPE), telah diminta untuk membacakan isi kandungan 5 SMS yang masih lagi disimpannya yang dihantar oleh adiknya iaitu Arwah ketika memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Di antara kandungan SMS itu, Arwah mengaku dipukul oleh kawannya, seorang anggota polis, disebabkan dia mempunyai kawan lelaki lain. Malah Arwah sempat memberitahu kakaknya yang kawannya itu mahu membunuhnya. Suhira membacakan SMS tersebut di hadapan Hakim Datuk Muhammad Zaki Mat Yassin setelah diminta berbuat demikian ketika disoal dalam pemeriksaan utama oleh Ketua Unit Pendakwaan KUP Selangor, Timbalan Pendakwa Raya Nik Suhaimin Nik Sulaiman. Beliau dibantu oleh Timbalan Pendakwa Raya Azmir Muhammad Sardi.
Dapat disimpulkan di sini yang tertuduh bertindak ganas akibat dari perasaan cemburunya ke atas teman wanitanya sehinggakan sanggup membunuhnya, ditambah lagi tertuduh mempunyai sifat baran. Kenyataan ini disokong dalam kejadian di salah satu perbicaraannya ketika tertuduh dibawa ke sel memegang di tingkat bawah sewaktu mahkamah berhenti rehat waktu makan tengah hari. Dia telah menendang seorang jurukamera sehingga jurukamera itu mendapat kesan luka dalam di atas keningnya. Jurukamera itu mendapatkan rawatan di klinik swasta berdekatan dan melaporkan kepada pihak polis tentang kejadian itu di Balai Polis Seksyen 11 Shah Alam. Kumpulan-kumpulan NGO wanita marah di mahkamah kerana menjatuhkan hukuman ringan kepada polis yang membunuh arwah Tengku Teh Susialawati. Mereka mengatakan dengan membiarkannya pergi tanpa hukuman yang setimpal seperti hukuman seumur hidup, mahkamah akan memberikan isyarat yang salah kepada rakyat. Keadaan menjadi lebih sensitif memandangkan pesalah itu adalah seorang polis yang harus menjalankan tugasnya kepada rakyat dan negara. Timbalan Presiden Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita NCWO, Datuk Ramani Gurusami berkata, 7 tahun tidak cukup setimpal. Sekiranya mahkamah tidak memberikan pencegahan yang teruk, maka anda tidak akan menghantar mesej yang tepat kepada orang ramai. 7 tahun itu pasti tidak mencukupi, kata Ramani. Empower, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia. Pengarah eksekutif Maria Chin Abdullah mengatakan, sebagai polis dia seharusnya melindungi nyawa dan tidak memusnahkannya. Dia memiliki tugas khusus terhadap negara, tetapi sebaliknya dia menyalahgunakan kedudukannya. Saya merasa dia layak menjalani hukuman seumur hidup atas keganasan yang dilakukannya terhadap wanita itu dan yang mana dia telah ambil kesempatan, kata Chin. Selain itu, hukuman ringan kepada pesalah juga tidak akan memulihkannya. Sebagai contoh, di negara-negara lain yang maju, ada terapi untuk perogol untuk membantu memulihkan pesalah. Dalam hal ini, ada kemungkinan dia pergi tanpa menerima terapi apapun. Oleh itu, apakah jaminan yang dimiliki oleh negara bahawa pesalah tersebut tidak akan mengulangi perbuatan mereka, kata Chin. Presiden Cheshire Home, Khatijah Sulaiman mengatakan, kerana ini melibatkan pembunuhan, hukuman itu harus sama dengan kesalahan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Penting agar mahkamah mematuhi hukuman untuk jenayah seperti ini. Jika tidak, orang akan keliru, kata Khatijah, seorang pekerja sosial yang aktif. Amat terkejut sekali nilai sebuah nyawa hanya bersamaan 7 tahun penjara dengan apa yang tertuduh telah lakukan kepada arwah. Apa yang nak dikata lagi? Walaupun dengan bukti yang terang-terang menjurus kepada tertuduh, tetapi dia masih diberikan pertuduhan pilihan. Kita hanya mampu menggeleng kepala dan mengucap panjang takziah kepada keluarga arwah. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada arwah Tengku Teh Susialawati. Sekian.